Assalamualaikum, welcome to GJB Podcast. Oh, sama tak? Sama tak? Aku cuba tiru. Padahal mana entah pergi orang ni. Aku pun tak tahu dia bagaimana. Jadi hari ni kita punya topik ada macam-macam plot twist. Jadi bermacam-macam plan, tapi macam itulah hidup. Kita plan macam ni tapi dia berjalan macam ni. Jadi tanpa membuang masa lah, kan, aku memanggil tuan punya badan yang akan selalu bersama dengan korang. Kita punya brother Zamir, selamat kita. Thank you. Bangkit. Bangkit time tu. Okay. Tapi okey lah intro tadi rasa macam okey. Macam mana feel buat opening? Dia minta tarik dulu, santai. Walaupun dalam hati macam bosan tapi layan. Dia jalan. Tapi assalamualaikum, saya Zamir Selamat. Lagi sekali, welcome to GJB Podcast, geng jatuh bangun bukan geng takut bini. So, kita punya rema bangun, geng bangkit Selagi bernyawa. Itu intro tadi dia lupa. Dia lupa intro tadi tu. Dia bukan thank you for the rose, tapi bangkit selagi bernyawa, ya kan? Bangkit selagi bernyawa. Kalau kita boleh tanya lah orang-orang yang pakar yang macam mana kita boleh fight tak pasal gaji? Tak apa, man. Untuk hal tu, hari ni kita bawa special. Kata ni rancangan aku. Kan tadi aku dah ambil balik dari host. Kan dia main tarik-tarik, dia macam kau ambil lah, aku ambil balik. Kau ambil lah. Maknanya kita ada guest juga hari ni. Ada. Kita punya tetamu jemputan kita. Ya, masuk. Dapat. Kita suka buat penampilan khas. Penampilan. Tapi aku rasa ni episod pertama yang kita ada penampilan khas daripada orang yang bukan, sebab kita cerita pasal bola sepak. So apa tujuan dia datang sini? Dia nak kacau, nak cantas job aku ke apa? Tak ada. Kita nak bagi pencerahan. Tapi sebelum tu kita bagi kenalkan diri dulu. Ramai yang tak tahu. Mr. Junaidi, please introduce yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi bin Muhammad. Peguam di MM Mahmud & Co. So saya beramal di di Desa Pandan di Kuala Lumpur sebagai peguam. So area saya berkaitan dengan perjanjian, kita draft perjanjian. Agreement, jual beli. Kemudian kita buat kes-kes pusaka, kita saman menyaman. Adalah menarik. I see you. Sebab hari ni ramai orang suka saman menyaman, macam menarik. Sebab kita orang awam, kita nak tahu secara lebih detail itulah. Yalah. Maknanya kontrak pun di bawah bidang kuasa yang kau boleh. Peguam yang akan sediakan, dan kita akan bagi khidmat nasihat berkaitan dengan apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang berkaitan dengan undang-undang, apa yang tak berkaitan dengan undang-undang. Apa yang halal haramnya kita pun boleh nasihatkan lah. Bagus. Kadang-kadang perspektif orang awam ni kita tak tahu apa yang, kadang-kadang as a player sendiri pun dia tak tahu apa hak dia untuk macam mana nak fight untuk dia. So kalau macam Mr. Junaidi rasa dalam konteks sekarang ni kita kecoh lah pasal masalah gaji apa semua ni. Apa sebenarnya first step yang dia orang boleh buat? Of course kita orang di side player bola ni kita orang akan ada persatuan pemain. Kita ada saluran. Tapi mungkin ada yang berani, ada yang tak berani. Tapi apakah first step yang player ni sendiri boleh buat secara individu? Bukan berkelompok. Antara benda yang pertama sebelum kita terus bermain dan sebagainya, kita kena tengok dulu kita berjanji dengan siapa. Kan contoh, kalau kita main dengan kampung, kita adalah orang ketua kampung yang uruskan. Kan kalau dengan kelab, dia ada ketua kelabnya. Kan kalau dia ada negeri, di bahagian negeri lah sebagainya. Tapi kita nak tahu kalau sebagai seorang pemain, apa job scope kita? Maknanya contoh, kalau lah kita kata pemain bola sepak kan, takkanlah kita nak main bola keranjang. Kan? Dan perjanjian lah. Jadi dia dinyatakan apa job scope kita, berapa hari kita nak bekerja, macam mana training, kemudian gaji kita berapa, kan, bila nak dibayar gaji, kan, berapa bulan. Tapi tak bolehlah nak bercakap dengan mulut saja. Datang, terima, main, orang bayar gaji. Dia tak semudah tu. Dia tak verbal. Ya, dunia ni sekarang ni tak semudah itu. Dia perlukan support lah yang boleh Yelah, yang berjanji pun orang tak tunaikan. Ni kan orang yang yang cakap saja. Kosong boleh lah. Kosong. Jadi apa yang boleh dibuat, terutama tak kira lah bermain bola sepak ke, kita nak bekerja dan sebagainya ke,
pertama sekali sebelum kita nak bekerja, kita pastikan kita dapat dulu LO. LO tahu tak apa Mungkin LO? mungkin orang tak tahu apa itu LO. LO tu letter offer. Letter. Apa surat tawaran. Surat tawaran kerja. Maknanya contoh sebagai pemain bola sepak kan, contohlah kita sebut tadi, kita tahu apa kita punya skop kerja kita. Berapa gaji kita kan, berapa apa ni, ada tak kita akan dibayar KWSP, cerita KWSP ni kan, KWSP, kemudian sok-sok kita dibayar atau tidak, kemudian apa kelebihan sebagai seorang pemain, bukan sekadar kita kata terima gaji semata. Mungkin kita kata dari segi medical, dari segi perubatan kita, perubatan anak isteri, kalau yang kebajikan dan sebagainya, ada tak diletak dalam LO tu? Asasnya kalau kita kata sign contract ni kan, itu maksudnya lebih detail lah, tapi asasnya adalah LO, letter offer, barulah kita nak sign ke nak apa ke kan, maknanya nak terus ke depan. Jangan kita tiba-tiba orang nak ajak main ni, terus main je, terus ni saja kan, tanpa kita tahu apa selalu elok tentang apa yang nak tuntutan dibuat kerja kita tu. Ya betul. Tak kira lah main bola ke, kita nak jadi kerani ke, nak jadi pengacara ke kan, Maknanya basic dia adalah basic LO. yang sama, LO, letter offer. Maknanya ada offer daripada satu pihak dan penerimaan daripada satu pihak. Betul. Sign agreement. Dan kita tahu apa job scope kita. Contoh yang kita kata kan, macam cameraman ada LO ke tak? Ada LO. Tapi saya tak perhatikan dia hari ni. Hari ni saya betul-betul tak perhatikan. Boleh buang. Buang. Sebab dia bagi saya hari ni. Saya guess hari ni dia bagi air macam ni je. So tengok dalam LO kita ada ke tak? Dia sebut air macam mana. Jadi itu yang sebenarnya. Okey. Sampai gentle sekali bagilah, maksudnya dalam tuntutan kerja dia tu ada ke tak dia, adakah betul. Dia boleh sebab contoh kita katalah ada kes yang kita kata yang viral juga terbaru, sebelum nak berhenti 3 bulan kena bagi notis 3 bulan. Kalau ada yang lebih parah, suruh bayar gaji 3 bulan atau 2 bulan. Kerja tu kena bayar sebelum berhenti. Habis kenapa kita awal-awal terima? Kan? Sebab apa, seronok nak kerja, tapi bila dapat kerja baru kita lari kena saman. Baru kata ini adalah draconian lah, ini adalah orang jahat lah. Tapi masa kita terima kerja di awal tu, kenapa kita tak baca betul-betul? Kita tak tengok betul-betul kan? Sebab kalau kita tengok pemain-pemain yang kita kata ada kelas-kelas ni, dia ada penasihat yang betul-betul. Nasihatkan apa yang perlu dibuat, apa kan. Nanti tak tiba-tiba tu, saya tak dibayar gaji, saya ada masalah, tak bayar 4-5 bulan kan. So dia ada cara dia. Ada orang tanya, apa beza LO dan Contract of Employment? Dia LO ni dia asas lah, maksudnya letter offer asas. Contract of Employment tu dia lebih kepada spesifik. Lebih detail. So LO ni asasnya adalah mungkin dalam masa 6 bulan, 10 bulan, 12 bulan. Kita nak tengok juga kan, tiba-tiba owner kan, dia tak teruskan dengan kerja lah. So itu asasnya kepada LO ni. Tapi LO ni dia akan bawa kepada contract of employment tu lah tadi sebut tadi tu. Employment tu. Yang itulah, jangan sampai kali sebut. Jangan sebut, kan jadi lain. So penting untuk kita tengok tu. Tapi yelah, kadang-kadang player kita sendiri pun, sebab kita macam yang tadi terlalu seronok sampai lupa nak tengok benda tu. Maknanya asal aku main je. Tapi bila tengah main baru tahu, nak kena beli susu anak, nak kena beli pampers, nak kena bayar ini kereta, rumah dan komitmen sebagainya. Kan? Dan tiba-tiba dalam LO tersebut suruh beli air. Kemudian kita tak beli air. Bila kita kena buang, jeng. Sebab tu kalau macam mana player-player, terutama player-player muda Ya. dia bila tengok kontrak tu, benda first yang dia tengok tu apa? Gaji lah. Amount lah. Amount okey, sign. Dia tak tengok Kita tengok apa contoh kan. Macam contoh kau tak pergi kerja selama seminggu, kau boleh dipotong gaji. Kena buat konten TikTok ada kecil-kecil kan. Betul. Kena buat contoh kan. Antara benda yang contoh, kalau pasukan pergi road tour, kena pergi penuh road tour. Tak pergi road tour boleh dipotong gaji. Kemudian ada yang kecil-kecil tu yang kita tak nampak. Kan antaranya adalah kalaulah pasukan lah tak ada duit dalam 5-6 bulan, tak boleh menuntut
Oh. Mungkin ada kan terms-terms Itulah yang Nak kena clarify kenapa betul. kena bayar gaji ke? dia tanya kita balik. Kita tengah cari dia supaya kita tengah banyak pam-pam dia supaya dia tak tanya kita. Tapi dia tiba Tak nak menggaburi. nak mengaburi tapi Dia tanya juga. masih lagi. Kau dah nak bagi kes kita nak saman ni. Itu kita nak dengar. Saya punya kes semua settle. Settle. Ya. Ada satu tim Tak bayar gaji. bukan tak bayar gaji. Habis? Gaji dia bayar. Tapi Tapi tak bayar cukup. WSP. EPF bukan So. bukan so. Income tax. Income tax. Oh, income tax kita yang bayar. Tapi kita orang dah dipotong Dia siap-siap. potong siap. Oh, kita kita orang- buat laporan. Kenapa tak buat Dah laporan? dah buat dah semua. Hmm. Cumanya masa macam mana cerita dia? Masa dia bayar separuh, masa sampai bulan 6 bulan 7. Lepas tu dia tak bayar. Tapi kita declare di hujung tahun. Declare di hujung tahun. Kes tu tak ada, kira tergantung lah, maknanya tak ada bayaran lebihan, dia tak settle lagi, maksudnya tak ada bayaran lebihan. LHD yang tak ambil tindakan seterusnya lah. Dia kejar majikan lah. Dia kejar majikan. Dia kejar majikan. Cumanya dia Decide dah korang. start bayar berperingkat. Masa kalau dong maknanya kalau tim tu dah settle bayar untuk tu LHDN tu, maknanya baru income tax akan proses balik untuk lebihan ataupun kekurangan. Betul. So sebenarnya Sebab dia ada lah. itu tahun sebelum-sebelum tu. Tapi tahun selepas tu majikan okey lah bayar semua. Ya. So lebihan tu dapat. So macam mana jadi yang tahun yang sebelum tu? Okey, maksudnya adalah mungkin dari segi dia boleh sebut pada LHDN adalah masalah dari segi kekurangan, bukan duit tau. Dia akan sebut dari segi dokumen. Jadi dokumen ada ni macam mana dia nak buat. So dia buat adjustment. Dia bincang macam mana kita nak bayar balik. Tapi kita tak nak bayar seketul, tak boleh, tak mampu. Tapi yang ada kita nak jalankan. So yang lama ni okey, dia akan bayar berperingkat. LHDN ni dia tak adalah pergi tangkap, pergi bayar Terus, sembelih terus, tidak lah kan. Dia ada cara dia. Cumanya sebab tahun-tahun selepas tu bila kita declare adalah lebihan. Dia akan bayar lah. Tapi yang sebelum Yang tu sebelum- maknanya dia tahun- akan minta. Okey. Dia akan minta dan dia akan buat declaration lah. Dia kata dia akan bayar tapi dalam masa berperingkat. So jika LHDN bersetuju dan bersepuas hati, so takkan ada isu. Takkan ada isu. Mau isu kat kita lah tak dapat lebihan ataupun kekurangan kita. Itulah nak cari Kita nak kena kita nak cari, kita kata ni sukar lah, kita nak cari apa, kita kata majikan yang betul-betul mampu untuk bayar kita ni. Kan janji 50-60 ribu sebulan kan, itu tak bayar langsung. Gaji berapa jadi bola ni? Sebab saya tak ada kes masalah gaji, so peguam takkan tahu. Takkan tahu dek. Takkan tahu dek. Goyang, dek. Kalau tak goyang dek, goyang dek. Masa tak bayar zakat? Alhamdulillah, itu tenang. Sebab tapi ada fasa yang tak bayar juga. Yelah kalau tak Jadi, cukup haul, tak cukup ni tak kira. Lagi satu sebelum sampai kesedaran. Oh. So dia sampai kesedaran tu lebih kurang tahun 2014, 15 tu. InsyaAllah Alhamdulillah benda tu semua terjaga. Tapi ada fasa masa 2018 tu, dah tadi macam cerita tadi, sangkut sejurus selepas PRU. Okey. Masa tu direct 4 bulan. Tapi dia start bayar berperingkat lah. Masa tu dengan Melaka dia bayar, masa kita orang tu dah settle lah. Tak ada isu lah. Cumanya kalau nak kata orang masa tu sampai tahap mana yang dia boleh sabar, sampai tahap mana, maksudnya berapa bulan dia boleh sabar, dia bergantung kepada apa. Saya nak tanya lah, boleh kan? Apa ni, contoh gaji 4 bulan tak dibayar, macam mana nak bayar biasa rumah kehidupan tu? Komitmen tu kan. Komitmen lah. Komitmen. Korek lah semua tabung lah. Satu, bukan semua orang ada. Yes. Bukan semua orang ada duit, kan? Jangan ingat yang besar-besar gaji ni semua kaya. Kalau Kadang rumah pun sangka 2,000, dek. 3,000, Betul. kan? Kereta 2,000, anak, isteri, Tu kalau ada isteri. Surut juga. Kalau isteri-isteri, isteri, mak ayah lagi. mak ayah. Kalau belanja 78,000 sebulan, dah Akhir sekali surut juga. Yelah, kalau surut Kalau tak ada ada. masalah, ada. Masalahnya Kalau yang tak ada, zero. so Tak dibayar. dia berdepan dengan Getir jadi dia akan ada satu job scope baru. Ada hutang ke ataupun swipe kad kredit ke? Dia akan jadi satu job scope baru menjadi operator. Operator apa tu? Hello. Okey, ya saya Sami Selamat.
Oh, minta. Bank lah kau. Oh. Jenuh jawab telefon je lah. Hello. Ingat telefon nak jadi scammer. Sekejap halo saya selamat nak pinjam duit 2,000. Apek tolong apek. Pinjam 100. Tapi itu yang itu biasa. Yang tu bila kita berada kawan-kawan tapi kita tak adalah bercerita semua dengan kawan. Maksudnya yang ada betul. Ya betul-betul lah. So boleh lah kalau kita nak minta telefon apek sekarang pinjam 100. So dia masa tu memang nak kata struggle lah. Sebabnya itulah macam orang gaji contoh gaji 15,000. Komitmen dia kata 78,000. So kalau 3 bulan 21,000. Tak ada gaji 3 bulan. Dan kita pun mungkin bulan pertama masa yang ada gaji tu, mungkin bulan pertama tu ada saving sikit tu kita bayar dulu. Tapi bila dah masuk bulan kedua, bulan ketiga kita dah fikir untuk makan hidup je lah. Tapi bila dah dapat gaji penuh tu bayar balik tak? Bayar balik. Bayar lah, alhamdulillah lah bayar balik. Tak berhutang lah. Bukan jenis berhutang lah. Bila dapat balik tu bayar balik. Tapi kan kadang dia kan tak tahu kat mana dia short. Sebab kau bayangkan contoh sangkut 3 bulan. Adalah 15,000 contoh. Ada 15,000 sangkut 5 bulan. Tapi dapat 30,000. Dapat 30,000. Tapi 30,000 tu habis juga dalam 25,000 untuk bayar tu. Tapi mana baki? Mana baki? Sepatutnya cukup aku kan? rasa macam 2 bulan je tu enggak. Kenapa? Amount ni macam 3 bulan. Aku rasa dia macam balas dendam pun. Mungkin dia player baru yang baru nak berkecimpung dalam dunia bola sepak akan menghadapi kalau tak kena gaya akan menghadapi. Maknanya kita kena bagi kesedaran kepada pemain-pemain bola sepak supaya dia tahu hak dia dari segi undang-undang. Yes. Kan? Maknanya contoh betul lah orang tu bela kita, bantu kita bagi kasut, bagi pelajaran dan sebagainya, tetapi cukup waktu, cukup masa kita ada kehidupan kita. Kan? Dan kita boleh kata when there is an offer, there is mungkin ada acceptance. Maknanya bila orang offer pada kita boleh terima dan juga kita boleh tolak. Dan kita boleh bargain. Kita boleh kata okey kalau contohlah kalau gaji dalam 10,000 kata bola sepak, mungkin kita boleh kata minta 15,000. Kemudian kita akan tambah dari segi benefit dan sebagainya. Kan? Jadi kita adalah bukannya kita kata kita terlalu meminta tetapi apabila saya nampak lah bila kita dibayar baik, gaji dijaga baik, performance kita untuk pasukan tu akan terjaga lah. Maknanya kita dah tak ada benda yang kita bandar nak fikir. Nak fikir benda yang luar pada kita nak fokus pada bola sepak saja. Betul. So kalau nak tanyalah, maksudnya let's say tadi itu yang kita nak kena check apa benda yang undang-undang kan. Let's say kata dia dah terkena. Jadi apa langkah first step yang dia kena buat untuk tu? Bagus soalan tu kan. Maknanya contoh dah bila terkena tu kita tengok balik. Apa perjanjian kita? Apa LO tadi lah. Tengok LO kan. Tengok kontrak. Mestilah maknanya kalau lah gaji mahal takkan tak ada LO. Takkan tak ada kontrak kan. Tapi yang kita pun kena cerdik jugalah. Kalau gaji mahal tu mintalah upah lah orang tolong baca dan faham kan. Jangan kita main sign, tarah sign je. Dulu zaman pakat tarah sign je. Ataupun ada orang tegang satu-satu. Dalam bola sepak ni dia akan ada satu saya ada ejen dulu. Ejen yang akan baca kan. Apa semua. Tapi dalam bola sepak ni daripada persatuan pemain sekarang lah. Sebelum ni maknanya 10 tahun lepas saya tak sure. Saya pun tak ingat. Mungkin masa tu pun main sign je lah. Cuma dalam semenjak kewujudan PAFM ni, maknanya Persatuan Bola Sepak Malaysia ni, Persatuan Pemain Bola Sepak Malaysia ni, dia orang akan go through kontrak tu bersama. Maknanya dia akan jagalah. Maknanya satu Malaysia punya kontrak adalah sama. Betul. Satu yang jadi sekarang ni macam dulu kerajaan negeri banyak bantu. Maknanya 50-50 lah antara ataupun dia ada dia kata ni bincang antara kerajaan dengan kelab lah. Betul. Lepas tu dia jadi kan 2018 bertukar semua. Bukan setakat dekat kelab je. Government kita lah. So sebenarnya itu antara salah satu titik permulaan yang mana kerajaan-kerajaan yang baru, orang-orang yang baru ni mungkin tak minat dalam bola ataupun dia rasa membazir dalam bola. Benda-benda macam tu lah. Benda ni bagus ke atau tak bagus dari segi untuk pembangunan bola sepak? Bola sepak ni dia perlukan banyak dada sebab banyak tim. Macam saya cakap tadi daripada awal kita ada first team untuk satu pasukan satu nama pasukan. Dia ada satu first team mana yang duduk Liga Super ataupun Liga Perdana. Sekarang ni Liga Perdana tak ada Liga Super lah. Lepas tu dia kena ada MFL team mana yang 23 bawah 23 tahun. Lepas tu kena ada bawah 21 bawah 19. So dia banyak team nak kena jaga. Sekarang ni banyak orang
Even JDT sekarang ni pun dia comparekan dengan satu kelab pada Thailand. Nama dia Buriram. Buriram ni kalau sekali keluar jersey, launching dia punya jersey, boleh income dia boleh 3-4 juta. 3-4 juta baht ke 3-4 USD ke? USD ke Malaysia ni lah. Maksudnya dia punya revenue untuk JC launching dia saja dah boleh mungkin jana income untuk dia untuk proses untuk run team tu mungkin setengah tahun. So, sebab apa tu? Macam mana boleh terjadi Itu yang banyak orang nak belajar dengan orang. Oh, tak tahu lagi. Cuma yang diorang buat dari segi marketing, diorang punya, dan diorang banyak pakai local brand yang diorang boleh kurangkan harga untuk ramai orang fans ni beli yang original. Itu salah satu strategi diorang lah. Tapi kalau kat Malaysia baju-baju tu tak terlalu mahal kan? Maknanya baju-baju untuk kita kata kelab-kelab yang original ni kan? Kalau sekarang ni okey lah. Kalau macam tengok baju Selangor pun jalan okey, walaupun dia pakai brand Joma kalau tak silap. Tapi still affordable lah dia punya harga tu. Kalau macam JDT tu dia ada macam international. So dia ada level-level JC fan player issue yang mahal. Lepas tu ada yang grade untuk fans. So dia punya level tu dah mungkin berbeza sikit lah. Cumanya yang tim-tim lain ni kita nak cerita yang tim yang mungkin ada yang owner baru masuk nak naikkan. Dekat situ diorang kena main. Kalau dia fikir team yang dia ambil tu ada fan base, sebenarnya dia lebih advantage dia ada. Advantage dia ada untuk dia buat. Cuma cara kena betul. Contoh lah kan, macam contoh kata-kata antaranya adalah kalau nak jana income ni dengan kata-kata buat baju kan. Kalau yang buat burger jual burger kan. Kalau tak habis isu ni. Tak contoh. Contoh. Sebab kita kata nak jana duit. Betul. So kan, kalau contoh kita kata kalau air kita kata contoh dia buat air untuk seluruh, bukan sekadar tengok bola saja, tapi seluruh 7E, seluruh kalau negeri tu di seluruh negeri ada air tu. Supaya apa duit yang ada ni boleh bayar gaji. Cara nak tambah income kelab. Betul. Supaya yalah kita cakap pasal gaji. Betul. Kan? Jadi kalau orang tak bayar gaji, maknanya bila dah tertunggak ni, gaji tertunggak macam mana nak tumpu? Betul. Kalau kita nak jaga goal tadi lah, maknanya kita tak bayar lagi, lepas satu. Hilang fokus. Ada bank ni call pula. Alah pening. Pampers lupa beli. Kena lagi. Kan? Pampers bini ke pampers? Macam tak ada tapis lah kalau kita punya podcast. So maknanya isu dia daripada segi marketing and team strategi. Management tu lah. Kita mungkin boleh kata betul lah kata tuan tu. Kan? So team maknanya owner setiap pasukan ni kena ada strategi yang betul untuk macam mana nak jalan income. Betul? Barulah gaji terjaga kan. Maknanya dari segi undang-undang, kalau peguam ni dia duduk di belakang jauh lagi lah. Sebab apabila tim tu besar, tim tu ada kewangan yang betul-betul kukuh, baru akan ada isu-isu perundangan yang tinggi lah. Dan kalau sekadar kita kata bayar pun 3-4 bulan tak boleh, macam mana peguam nak masuk? Kalau efek dia tu, contoh tim tak boleh bayar. Tim tak boleh bayar dan kita masuk bahagian dah masuk guaman apa semua. End up story dia akan jadi apa kalau tim tu betul-betul tak boleh bayar? Okey, sekarang ni kita nak tengok yang kita ni berjanji dengan siapa? Sebab tu saya kata tadi. Majikan. Okey, majikan. Siapa majikan kita? Owner team tu. Okey, owner team tu. Tapi berdasarkan mungkin company. Okey, kalau company kita boleh saman company lah. Sebab tu saya kata tadi, sebelum kita nak teruskan saman ataupun kita nak buat tindakan undang-undang, kita kena tahu asas kepada apa yang kita berjanji. Kita tengok balik pada LO tadi, data offer. Siapa yang offer kita? Kita bekerja dengan siapa? Kan? Kemudian dalam kontrak apa tadi? Employment tadi, kan? Apa yang disebut? Apa yang disebut dalam perjanjian tu? Apa yang boleh dibuat? Apa yang tak boleh dibuat? Jadinya contohnya tak ada langgar apa-apa peraturan dalam kontrak. Okey. Cuma majikan tak boleh bayar gaji. Kita boleh saman lah. Kalau dia tak mampu nak bayar saman sekalipun, kita boleh bankruptkan dia lah. then apa jadi kat kita? Jadi kat kita memang maknanya, sebab tu undang-undang ni sebenarnya dia recovery ataupun macam kita kata macam mana kita nak supaya orang tu paksa, kita nak paksa dia supaya dia bayar. Okey. Tapi dia tak mampu bayar. So kalau dia tak mampu bayar, apa yang boleh dibuat adalah kita saman dan juga bila cukup jumlah kita boleh bankruptkan dia. Okey. Gulung tikar lah atau winding up Company dia habis company dia habis. Supaya apa? Supaya bila dia nak buat benda lain,
orang tahu oh dia ni ada bermasalah. So sebelum dia nak start baru, bayar Settlekan ni dulu. hutang dulu. Kemudian barulah nak buat benda baru. Sebab tu kalau kita tengok kan, orang-orang yang nak bangun bangkit ni dia tak guna nama dia, dia guna nama isteri dia, guna nama abang dia, dia guna kawan dia. Something wrong with the first business. Maknanya dia kena apa-apa pun kena bangkit selagi punya. Sebab dia terkejut. Sebab dia sebut bangkit tadi tapi tak habis. Betul juga, maksudnya dia tak nak orang yang tu tak bertanggungjawab melompat-lompat. Betul. Kejap buat ni, lepas tu yang lama tak settle. So sebab tu saya sebut tadi, kita tahu dengan siapa kita berjanji. Kan? Kita berjanji dengan siapa? Adakah kita berjanji dengan kerajaan negeri? Adakah kita berjanji dengan syarikat? Adakah kita berjanji dengan orang persendirian? So kita kena bacalah perjanjian tu. Supaya apa? Supaya kalau gaji kita tak dibayar, ada isu ke depan, kita boleh menuntut kepada orang yang kita berjanji. Kadang-kadang sebut pada ejen. Ejen ni orang tengah je, ataupun panggil broker kan. Broker tak ada isu kan. Dia ambil duit, dia ambil komisen dia. Tapi tak sama macam lawyer. Bukan aku tak mengata dia. Contoh cerita dia owner tu tak boleh bayar. Lawyer kita kena bayar. Mana bayar lah. Sebab tu dah masuk dalam kerja lawyer lah. Maknanya sama lah kak, macam orang main bola, dia mainkan bola, dia bawa bola, dia tak kira dia cedera ke tak cedera ke, dia substitute ke, kan? Tapi gaji mesti dibayar. Sebab apa? Sebab memang dalam kontrak dia sebut begitu. Kan? Kenapa tak sebut tadi? Kalau main bola, kalau sepak bola tu baru bayar RM1, RM2. Royalty. Kalau nak cakap kan, kalau kita nak kata. Tapi bila kita rehat, kita tak diturunkan, kena bayar tak gaji? Kena bayar gaji. Sebab tu sebut ya ayyuhallazina amanu afu bil uqud tu. Bahawa beriman, apabila kamu berbuat janji tu, kamu tepati janji. Berat juga. Berat isu ni. Yalah duit, kehidupan kan, kehidupan. Berkaitan dengan Allah bagi rezeki sebagainya lah, betul lah, Allahur Razzaqu quwwatil matin. Tapi apa yang kita nak guna dalam kehidupan kita? Kalau kita kerja dengan orang, kita makan gaji lah. Betul. Kalau kita berbisnes, kita ambil duit untung dan sebagainya kan. So dengan duit itulah kita nak teruskan kehidupan dan sebagainya. Dan isu dia yang kita perlu jaga macam Tuan Jeremy nak sampaikan adalah kepentingan LO tu. Betul. Kan? Kepentingan perjanjian. clarify dulu. Maknanya kalau apa-apa isu adalah LO tu cantik, LO tu ada, okey, LO tu kita tanda tangan, keluar daripada dia, kemudian datanglah kerja. So maknanya kalau LO tu ada, apa-apa jadi kemudian lagi kita boleh bawakan yang tu. LO tu. So kalau ada player-player dekat luar sana yang berada di situasi yang sama, check balik LO korang ada ke tak ada, dan boleh proceed ke bahagian perundangan. So itu antara jalan dia yang korang boleh pergi. First check balik LO korang. Betul. Korang nak fight tu korang tengok dulu apa yang majikan concern dekat korang tu. Kalau korang tengok ada dalam tu, korang diam je lah. Kalau maknanya tak ada, korang rasa korang betul, oi majikan tak cakap tapi aku buat macam ni, kena juga. Biasanya lah pengalaman saya kalau dalam kes-kes pekerjaan ni, apabila majikan tu melihat kepada pekerja tu bagus dan dia nak pegang lama, so dia akan buat kontrak lebih mengikat. Maksudnya bukan sekadar LO. Dia nak lebih dari itu. So kita kena value diri kita lah. Value diri kita. Upgrade diri kita. Betul. Maknanya kerja tu kan, maknanya contoh kalau pukul 9 datang, maknanya 8.45 ke 8.90 8.90 90 minit main bola bang. Okey. Tapi kalau dalam bola sepak, konteks bola sepak setakat LO kita tak boleh main lagi. Kontrak, full kontrak baru disahkan sebagai pemain. Bluetooth disconnected. Betul So official. maknanya kontrak yang lengkap dah ada lah untuk setiap pemain kalau ada apa-apa. Dia letter offer ni macam kita kata dia, macam saya sebut tadi, asas. Ada memang kita orang first dia punya proses untuk menandatangani seseorang pemain adalah first kita majikan Kita datang dengan LO dulu, akan datang dengan kemudian LO. dia ada jarak waktu, kemudian baru Sign kontrak. dia akan sign kontrak. So Of course macam saya cakap dia, kalau kita berjuang untuk satu tim tu, kalau setakat ada masalah 1-2 bulan tu, kebiasaannya kita orang akan macam tok kata je. Yelah, kalau kita tak tahu macam Tapi keadaan setiap individu tu berbeza lah. Contoh, seorang ayah dia bekerja, jaga kedai makan kan, jaga ni sebagainya, gaji 1,000 ke 2,000 kan, bulan pertama tak dibayar,
Kemudian untuk bola kedua tak dibayar lagi. Macam mana tu- dia nak tu- bertahan? tu struggle lah. Kalau macam kawan bola mungkin ada kawan-kawan kaya boleh pinjam dengan kawan-kawan Bluetooth yang kaya. disconnected. Dan mungkin dia punya environment tu, kalau saya rasa kalau setakat dalam bola sepak ni, kalau sebulan atau 2 bulan tu player akan boleh survive lagi. Kebiasaannya lah. Kita cerita Bola tu. sepak ni mungkin yang dia pakai kad kredit saya sebut tadi tu. Boleh pakai tap bayar dulu. Itu pun satu hal jugalah. Kalau kita kerja biasa-biasa nak ambil. Tapi yelah, kita cerita dalam konteks bola sepak sekarang ni. Yang konteks bola sepak ni, gaji tu kita kata kalau untuk sebulan 2 bulan punya survive tu insya-Allah Boleh lagi. sebab mustahil lah kalau tak ada langsung simpanan. Maknanya memang berbaloi lah kalau main bola sepak ni. Berbaloi lah. Berbaloi. Untuk zaman saya dulu. Sekarang Sekarang ni saya tak boleh nak Betul. cakap apa, tak boleh nak jamin Komen. sebab environment bola sepak sekarang dah berubah. bukannya lagi mahal ke gaji? Dia makin mengecil. Dalam beberapa 1, 2, 3 tahun ni dia semakin mengecil. Environment daripada kita ada 2 liga jadi 1 liga. Tapi mungkin saya faham dekat situ adalah dia nak reset balik kita punya liga. Macam Mungkin dulu lah. top management ni sebab standard gaji tu dah terlampau tinggi. Bebanan untuk dia lah. Itulah macam kita tanya tadi, gaji berapa tadi? Cukup besar lah untuk nak dibandingkan. Alhamdulillah. Macam kita jawapan sebelum ni, cukup besar kalau nak dibandingkan orang keluar ada PhD pun 5, 6, 7, 8 ribu. Ada standard yang kita boleh lebih PhD, ada level yang kita boleh lebih pada master, ada level yang kita boleh beli Lebih daripada profesor. ada. Profesor macam contoh profesor gaji 20 kan. Mungkin dia yang substitute ni 20. Substitute 20 tu susah cakap lah. Substitute tu kalau nak cerita level diploma, Power punya. atau diploma apa? Diploma, Degree 5,000 macam tu, 5,000. Nak kata dekat situ 5, 6, 7, 8 ribu tu insyaAllah ada. dah ada. Tapi ini memang level pemain bola sepak profesional lah. Profesional lah. Bukannya kelab-kelab kampung, bukannya Persatuan Marhaban lah. Takut juga La nanti minta ilaha. Persatuan Marhaban bola sepak minta LO. Oh, ya, jenuh. Bulanan KWSP sok-sok. Jenuh yang tu. Ini ada khas untuk kontrak profesional lah. Profesional. Kena sebut juga profesional sebab kot lah nanti orang duk cari saya. Saya nak saman orang ni, saya dah Sebab main. apa? Dah main dengan kawan-kawan Ajak petang-petang ni. Tapi selalu panggil. Dia ingat okey, sekali datang 200. Gaji bulanan 3,500 basic. Sok-sok kena BSP. Lah. Jadi telefon lah, saya nak saman lah kawan saya ni. Kawan saya ni dia kata dia nak jalankan. Saya kena lipat Itu kena Saya lipat main liga penalti. Saya kena lipat Aduh. So, itulah kita nak cakap pasal sedikit tentang gaji dan perundangan dalam bola sepak dan semua bidang lah insyaAllah. So kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Edi, sebab teman kita dan berkongsi banyak ilmu sebenarnya. Betul. Tentang perundangan dan kontrak ni. Kita nak ucapkan banyak-banyak. Kalau nak saman siapa-siapa just panggil saya. Dia ulang lagi nak Tapi saman. sebelum tu saya nak minta maaf dulu lah. Tadi kalau korang perasan, orang tengah sok-sok, saya nak ke tandas, saya keluar dulu. Dan terima kasih juga Zamir yang meng-host, dia sambung aku punya kerja. Aku pergi tandas. Tak, aku dah cakap dah. Memang aku cuba je bagi job ni kat dia hari ni. Aku tak nak. Tapi tak dia rasa. Geram. dia buat intro pun tak kena dah. Tak apalah. Kita balik ungkit balik pada yang minit pertama tadi. Jadi untuk Saya dah boleh balik ni. jadi untuk menutup ni, aku rasa malam ni cukup padat. Terima kasih banyak-banyak dan kami daripada geng Jatuh Bangun, jangan lupa untuk undi kami. Bukan Bukan undi. Bukan undi ya. Geng Jatuh Bangun sebab kita bawakan kisah-kisah yang tak kisah play bola ataupun siapa-siapa, tapi yang ada jatuh dan bangun. Setiap orang dia ada pasang surutnya, dan di sinilah mungkin anda boleh cari idea-idea ataupun cara untuk keluar, overcome daripada kisah jatuh anda kan, daripada kisah player bola, dan macam mana kita nak overcome dengan player bola isu-isu semasa perundangan. Dari segi perundangan. Dari sisi perundangan kita bawakan untuk khas buat anda. Ramai tanya gaji Terbang naik penyu. Tak ada. Okay, so itu saja daripada kami. Geng Jatuh Bangun, bukan geng takut bini Ya. So bangkit selagi bernyawa. Okay.